Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna allaha yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurniakan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah. Dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas kita kurniaan nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan untuk kita bersama sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita walaupun tidak berhadapan secara nyata, tetapi kita duduk seketika mendengar akan perkataan-perkataan yang baik daripada kalamullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta daripada perkataan-perkataan ulama akan menjadi sebahagian daripada wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung semula pengajian seperti biasa pada membicarakan tentang kitab adab perempuan. Juzuk yang pertama karangan daripada yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Kita sudah sampai pada membicarakan bab adab tidur dan semalam kita telah melalui beberapa daripada adab-adab tidur yang telah dinyatakan dalam kitab ini. Dah 2 malam lah kalau ikutkan kita membicarakan tentang adab tidur. Jadi insya-Allah malam ni sebelum kita masuk pada membicarakan tentang adab tidur yang seterusnya, seperti mana yang saya nyatakan sebelum kuliah tamat semalam, bahawa kita akan sedikit kongsikan berkenaan tentang adab-adab ketika kita bermimpi. Jadi salah satu daripada perkara yang akan datang bagi orang yang tidur itu adalah mimpi. Terkadang mimpi dalam bentuk isyarat yang baik dan terkadang mimpi dalam bentuk isyarat yang buruk. Maka mimpi yang baik itu datangnya dengan sebab kita menjaga segala adab-adab sebelum daripada tidur, antaranya berwudu, kemudian membersihkan diri, menghadap kepada kiblat, tidur dalam keadaan berdoa, kemudian tidur dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebiasaannya tidur yang seumpama itu akan mendatangkan kepada kita mimpi-mimpi yang baik.
Tetapi seandainya kalau kita tidur dengan meninggalkan adab-adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para ulama as-salihin, maka kebanyakan daripada tidur yang seumpama ini mudah untuk diganggu dengan mimpi-mimpi yang buruk. Seperti mana yang kita lihat pada kuliah malam semalam, di antara sebab mudahnya seseorang itu untuk didatangi dengan mimpi yang buruk ataupun mengigau dan berbagai-bagai perkara yang tak menyenangkan dalam tidur adalah disebabkan kerana poster ataupun bentuk keadaan tidur kita tu tak membetuli dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya orang yang suka tidur dalam keadaan melentang dan juga orang yang tidur dalam keadaan tiarap. Jadi mudah-mudahan insya-Allah lah kalau kita sebelum daripada tidur mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengamalkan doa-doa serta bacaan-bacaan daripada ayat-ayat Al-Quran, tidur kita itu akan dihindari daripada gangguan-gangguan yang tidak elok. Baik. Seandainya ketika kita tidur kita bermimpi dengan mimpi yang baik. Kita cerita dulu tentang mimpi yang baik. Okey, apabila tidur kita bermimpi dengan mimpi yang baik, maka ada adabnya bagaimana kita nak berhadapan dengan mimpi yang baik. Yang pertama, apabila terjaga daripada tidur, yang mana kita tidur kita didatangi dengan mimpi yang baik, apabila kita terjaga daripada tidur, pertama disuruh supaya kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dituntut supaya bersyukur apabila mendapatkan mimpi yang baik? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ar-ru'ya salihatu minallah wal hulmu minasyaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa mimpi yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mimpi yang buruk datangnya daripada gangguan syaitan. Walaupun secara hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Jadi mimpi yang baik kebanyakannya datang daripada ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi yang buruk ni datangnya daripada gangguan syaitan. Jadi bila dapat mimpi yang baik kita kena bersyukurlah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita perkhabaran yang baik melalui mimpi. Kemudian yang kedua, apabila kita bermimpi dengan mimpi yang baik, dituntut atas kita ni supaya membaca doa. Membaca doa, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya doa yang paling ringkas kita boleh baca, kita boleh sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini di antara potongan hadis potongan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat mimpi yang baik, kita sedar je maka kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurnalah sekalian perkara-perkara yang lain. Baik. Yang ketiga, tidak menceritakan mimpi yang baik. Tidak menceritakan mimpi mimpi baik yang kita dapat kepada orang lain, melainkan kita dibenarkan untuk menceritakan mimpi yang baik ni kepada orang-orang yang soleh. Yang pertama. Yang kedua, di kalangan mereka yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat amanah. Bila kita bermimpi dengan satu-satu mimpi, yakni mimpi yang baik, maka sunat kita berceritakan kepada orang-orang yang soleh, orang yang alim daripada kalangan ulama, orang yang baik, supaya dia dapat mengkhabarkan kepada kita, mungkin isyarat ataupun mengkhabarkan kepada kita tentang gambaran yang baik terhadap mimpi kita. Dan kita juga boleh untuk bercerita dengan orang yang dekat dengan kita, yakni orang yang kita percaya, orang yang amanah, seumpama isteri kita ataupun kita ada seorang kawan, sahabat yang memang dia tu terpercaya, yang boleh simpan rahsia dan sebagainya. Orang seumpama ni kita boleh ceritakan. Berdasarkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan ar-ru'yal hasanah minallah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa may yuhib.
Nabi SAW menyatakan mimpi yang baik itu datangnya daripada Allah. Maka jika salah seorang daripada kalian bermimpi dengan mimpi yang baik, maka janganlah diceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang ia cintai, orang yang ia kasihi. Sama ada daripada kalangan ulama yang soleh, kita memang kasih dengan para ulama. Kemudian kita kasih dengan isteri kita, dan siapa yang kita kasih daripada kalangan sahabat-sahabat kita. Itu di antara adab kalau kita bermimpi mimpi yang baik. Kemudian yang keempat, apabila kita bermimpi dengan satu mimpi yang baik, dituntut atas kita ni menambah semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mimpi yang baik ini seolah-olah perkhabaran gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah memberikan perkhabaran gembira melalui mimpi, supaya kita ni bertambah azam, bertambah kesungguhan, bertambah keinginan, bertambah bercita-cita yang tinggi untuk bersemangat melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu datangnya mimpi yang baik ni, supaya kita ni seolah-olah rasa mendapat anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang seterusnya, apabila bermimpi dengan mimpi yang baik, kita dilarang untuk berbangga diri dengan mimpi yang kita dapat. Jangan kita berbangga-bangga. Umpama contoh kita bermimpi dengan sesuatu yang baiklah, yang elok. Jangan kita berbangga-bangga, akulah orang yang baik, akulah orang yang soleh. Sebab apa? Sebab aku dapat mimpi macam ni, aku dapat mimpi macam ni, akulah wali Allah Ta'ala. Kenapa orang lain tak dapat zikir ni, aku dapat, umpama contoh. Maknanya jangan kita berbangga-bangga. Kerana mimpi itu sebahagian daripada anugerah untuk kita, tapi kita tak dituntut supaya berbangga-bangga dengan mimpi yang kita dapat. Kerana Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ar-ru'ya tasurru wa la taghurru. Dia kata mimpi yang baik boleh kita rasa bahagia, tapi janganlah kita berbangga-bangga diri. Maknanya kita boleh rasa seronok. Allah, aku rasa seronok dapat mimpi, katakan mimpi ulama ke, apatah lagi kalau dapat mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lagilah mimpi yang paling diharapkanlah. Diharapkan setiap hamba yang memiliki rasa kasih ni nak bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dapat bermimpi dengan Rasulullah umpama contoh, maka kita boleh rasa bahagia dengan mimpi tersebut, tapi jangan berbangga-bangga. Jangan kita rasa kita lebih, jangan rasa kita istimewa, jangan rasa kita ni ada kelebihan dan sebagainya. Itu dilarang. Kita boleh berasa bahagia, kita boleh rasa senang dengan mimpi yang baik. Umpama mimpi dalam keadaan suasana yang elok, melihat syurga ke dan sebagainya. Kita boleh rasa bahagia kerana kita diberi peluang untuk melihat sesuatu yang orang lain tak nampak. Tapi jangan kita claim, aku memang ahli syurga lah. Sebab apa? Aku nampak dah syurga. Aku nampak dah syurga dengan bidadarinya, mahligai dan sebagainya. Sebab aku tak sembahyang dah ni. Sebab apa? Aku dapat dah masuk syurga. Umpama contoh. Ni silap. Okey. Jadi maknanya kalau dapat mimpi, kita boleh untuk rasa bahagia, tapi jangan berbangga-bangga. Sebab ramai orang jadikan mimpi sebagai sandaran untuk mengangkat dirinya sebagai wali, untuk mengangkat dirinya sebagai orang yang hebat, untuk mengangkat dirinya sebagai mursyid dan sebagainya. Ini satu kesilapan. Okey. Ingat. Kemudian di antara adab yang lain, jika kita bermimpi dengan mimpi yang baik, dituntut atas kita ni menulis mimpi tersebut dalam satu buku dan kita simpan. Kalau kita ni jenis orang yang suka bermimpi lah, jadi maknanya kita simpan sampai nanti kita boleh buat buku mimpi. Malam ni mimpi ni, malam ni mimpi ni, malam ni mimpi ni. Tapi kalau mimpi yang baik lah, mimpi yang baik ni maksudnya apa? Kita mimpi sesuatu yang indah. Antaranya mimpi melihat seseorang yang berpakaian putih, ataupun dia berjubah, orang yang bersiri-siri datang bertemu dengan kita. Itu di antara mimpi yang baik. Ataupun kita bermimpi berziarah ke Kaabah ke, kita bertawaf ke, itu di antara mimpi yang baik. Ataupun bermimpi berziarah ke makam Rasulullah, itu di antara mimpi yang baik. Mimpi mendengar orang azan, ataupun mimpi mendengar bacaan Al-Quran, mimpi duduk di majlis ilmu, itu semua termasuk mimpi-mimpi yang baik. Mimpi yang jelas pandangannya. Ada setengah mimpi ni dia mengarut, macam kartun. Waktu tak termasuk dalam mimpi yang baik lah. Kejap duduk sini nanti
sampai tempat lain pula, nanti terbanglah ke mana dan sebagainya, itu tak termasuklah. Jadi mimpi yang baik ni dia panggil ru'yatus salihah ni, yang datang daripada Allah, ialah kita mimpi tentang keadaan yang elok, yang memang bersesuaian dengan mimpi yang baik. Tu antaranya lah mimpi bertemu Rasulullah ke, tu memang terbaik lah kita kata. Atau mimpi berada depan Kaabah dan sebagainya, itu termasuk dalam mimpi yang baik. Jadi kita boleh tulis kita malam ni sekian hari bermimpi duduk di Kaabah. Kemudian mimpi orang baca Al-Quran ayat sekian-sekian, kalau kita boleh ingat dan sebagainya. Ataupun mimpi dapat zikir daripada ni dan sebagainya. Mimpi jumpa Rasulullah, tulislah. Dituntut. Okey. Baik, seterusnya, andainya jika terdapat seseorang yang akan mengkhabarkan kepada kita ni tentang mimpinya, orang lain pula nak cerita kepada kita tentang mimpi dia, maka ucapkanlah kepadanya tu, kita ucapkan kepada dia seperti mana perkataan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nabi kata khairan ra'aita wa khairan yakun. Tu. Bila orang datang kepada kita, dia nak menceritakan tentang mimpinya, maka kita pun kata khairan ra'aita wa khairan yakun. Jadi sesungguhnya Nabi SAW ni, dia mengucapkan kepada seseorang yang berkata kepadanya bahawa semalam ya Rasulullah, aku bermimpi mimpi yang baik. Lalu Nabi kata apa? Kebaikan yang kamu lihat dan kebaikan yang akan terjadi. Bila orang bercerita benda yang baik, dia mimpi macam ni, kita pun katalah khairan ra'aita wa khairan yakun. Kalau kita tak tahu bahasa Arabnya, kita kata kebaikan apa yang engkau lihat dan kebaikan apa yang akan terjadi. Maknanya kita mendoakan atas dia. Okey, baik. Kemudian seterusnya, kalau kita nak mentafsirkan akan mimpi yang baik, jadi waktu yang paling tepat ialah setelah daripada solat subuh. Ini bagi orang yang tahu untuk mentafsir akan mimpi. Mana para ulama pun sebahagiannya ada mengarang kitab, dipanggil kitab yang membicarakan tentang tafsir mimpi yang membetuli dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita bermimpi dengan satu-satu mimpi yang baik, kita boleh khabarkan dengan ulama, minta dia tafsirkan untuk kita. Kalau kita tak dapat nak buat tafsiran tersebut, maka kita jumpalah para ulama, minta dia tafsirkan kepada kita. Jadi ulama ni kalau dia nak mentafsir, maka waktu yang paling baik untuk mentafsir akan mimpi iaitu setelah daripada menunaikan solat subuh. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samurah bin Jundub, dia menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha aqbala alaihim biwajhihi faqala hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya. Dia kata apa? Daripada sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada menunaikan solat subuh, Nabi menghadapkan wajah dan tubuhnya ke arah sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apakah ada salah seorang di antara kalian yang bermimpi baik tadi malam? Jadi Nabi tanya, siapa daripada kalangan kalian ni yang bermimpi dengan mimpi yang baik? So khabarkan kepada Rasulullah, nanti Rasulullah akan mengkhabarkanlah tentang perkhabaran yang diterima daripada melalui mimpi yang datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita tak pandai nak tafsir, kita simpan je lah. Nanti insya-Allah adalah pembukaan daripada satu masa ke satu masa itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan di antara adab yang lain tentang mimpi ni, kita ditegah jangan kita berbohong. Yang kita ni telah bermimpi dengan satu mimpi yang baik. Kalau tak ada mimpi, khabar tak ada mimpi. Kalau ada, khabar ada mimpi. Kerana berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ay yaqida baina sya'irataini wa lay yaf'ala. Barang siapa yang berbohong atas mimpi, dia menyatakan telah bermimpi dengan mimpi yang baik, padahal dia tak mimpi pun. Dia tak mimpi pun, cuma dia cakap je, semalam aku mimpi gini, aku dapat pergi sini, aku jumpa dengan ni, tapi sebenarnya tak berlaku pun mimpi baik tu. Maka dia, yakni orang yang berdusta mimpi yang baik ni,
akan dipaksa untuk mengikat antara dua biji syair semacam beras dan dia tidak akan mampu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan paksa di akhirat kelak, dia ni di antara azabnya itu diikat dengan dua biji daripada gandum yang sangat besarlah di akhirat kelak sampai dia tak mampu nak angkat. Kerana berdusta atas mimpi. Makna tegahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab tu dituntut kita ni sentiasa membiasakan diri untuk bercakap jujur walaupun pada membicarakan tentang mimpi. Kita tak disuruh untuk bercakap dusta walaupun membicarakan tentang mimpi. Dalam keadaan kita, kehidupan zahir kita dituntut untuk bercakap dengan perkataan yang benar, maka sekiranya nak membicarakan tentang mimpi pun disuruh kita ni membicarakan tentang perkara-perkara yang benar. Kalau ada mimpi, adalah. Kalau tak ada, tak usah kabur lah. Tak usah kita nak rasa kita hebat, kita pun kata aku mimpi, padahal tak mimpi. Ini di antara perkara yang ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi yang paling baik adalah mimpi yang datang daripada orang yang jujur pembicaraannya. Kerana itu apabila ada di kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang memang dikenali tentang akhlaknya, waraknya, tentang ilmunya, alimnya, dia membicarakan tentang mimpinya, maka mimpinya sebahagian dari perkara yang benar lah. Kerana kita melihat kepada zahir dirinya itu termasuk orang yang memang terpilih daripada kalangan ulama. Mana kita tak boleh nak mendustakan perkataan dia. Andai kata kalau dia kata dia bermimpi sekian, datangnya daripada memang orang yang diyakini kealimannya, solehnya, waraknya, ahli ibadahnya lagi, maka mimpinya itu boleh dijadikan sebagai sandaran. Kalau dia mengkhabarkan tentang satu-satu amalan, maka boleh diamalkan. Siapa nak amalkan boleh, siapa tak nak boleh. Mana jangan sampai kita mencela, mimpi mana boleh pakai, tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh nak kata macam tu. Kerana apa? Kerana mimpi ni pun sebahagian daripada tanda kenabian. Di antara tanda-tanda kenabian yang berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu adalah mereka ni menerima daripada mimpi. Jadi setelah wafatnya nabi, berlakulah mubassirat dipanggil, perkhabaran gembira yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang soleh. Cuma mereka ni bukan menempati tempat nabi tu taklah. Tapi nak kata perkhabaran tu sama seperti mana diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kalau orang soleh yang bermimpi, orang yang alim mereka bermimpi, maka ini perkhabaran yang baik. Terkadang mereka memberikan petanda-petanda yang elok untuk kita turuti dan kita ikuti. Itu sebahagian daripada adab kita berhadapan dengan mimpi yang baik. Sebaliknya, kalau kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, ini lawan. Ada orang yang mimpi baik, ada orang yang mimpi buruk. Jadi siapa yang berkeinginan nak dapatkan mimpi yang baik, mestilah dia ada keazaman sebelum daripada tidurnya nakkan perkara tersebut, maka dia akan dapatlah. Seperti mana siapa yang nak bermimpikan siapa yang nak mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum daripada tidurnya keinginannya itu memang kuat untuk bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang tak ada keinginan seumpama itu memang tak akan dapatlah. Seperti mana kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, di bahagian belakang tu dia ada membawa satu kisah tentang bagaimana caranya kita ni nak bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pelajar, dia cerita dia berkeinginan sangat nak bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun pergilah bertemu dengan masyaikhnya, gurunya ni, pergi jumpa dengan dia. Waktu sekolah tu pergi jumpa, dia kata, wahai tuan guru, berilah saya ni satu amalan yang dapat saya lakukan supaya saya dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tu guru ni kata, kalau kau nak malam ni datang rumah aku. Malam ni datang rumah aku, tidur di rumah aku, nanti aku akan ajarkan bagaimana caranya untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergilah. Bila sampai ke rumah tuan guru tu, lepas daripada solat isyak, mari datang. Kemudian bila sampai di rumah tu, guru ni dia sediakan makanan dah. Makanan yang banyak disediakan. Makanan yang masin ada, makanan yang pedas ada, makanan yang panas ada. Tapi dia tak sediakan air.
Dia tak bagi air. Jadi guru suruh makan. Kau makan. Jadi dia makan pedas ada, panas ada, masin ada. Jadi dia bila dah makan dia tanya, "Tuan guru, air ada tak?" "Malam ni tak ada air. Ada makanan saja." Dah tu nak buat macam ni, saya rasa pedas ni, rasa pedas pun ada, rasa haus pun ada, panas pun ada. Tak apalah, pergi masuk ke dalam tidur. Dah bila dah selesai makan ni, pergi tidur. Jadi murid ni dalam keadaan rasa pedas ni, rasa berkeinginan air tu, dia pun tidur. Tidurlah. Keesokan paginya tu, guru ni kejut. Nak solat subuh dan sebagainya lah. Bila kejut, tu guru dia awal dia tanya, "Semalam mimpi tak Rasulullah?" Dia kata, "Aku tak mimpi Rasulullah." "Dan kau mimpi apa?" "Aku mimpi air," dia kata. Mimpi air banyak. Air terjun ada, air hujan ada. Itulah yang aku mimpi. Maka guru ni kata, itulah kaedah caranya kau nak bermimpi sesuatu dalam tidurmu. Sebab sebelum daripada tidur, kau makan pedas, kau makan benda panas, kau makan benda pasir. Jadi kau jadi rasa dahaga, rasa pedas pada tekak tu. Sebelum daripada tidur, itulah yang kau inginkan. Betul tu guru. Sebelum daripada tidur, itulah aku harapkan. Kalau dapat air kan elok. Kalau dapat air kan elok, sampai terpejam. Akhirnya itulah yang dia mimpi dalam tidur dia. Jadi kalau kita nak mimpi sesuatu yang baik, mana kena berkekalan. Daripada siang hari tu, bukan kata nak tidur saja, memang kita ada harapan, ada keinginan, aku nak jumpa dengan Rasulullah, aku nak jumpa Rasulullah. Sampai dalam keadaan tertidur tu, kita memang ada keinginan ni nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah lah, sampai dalam tidur tu kita akan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan mimpi yang buruk. Tengok macam mana kita mudah mimpi buruk. Sebelum tidur cuba tengok cerita hantu. Memang dalam tidur masuk dia punya hantu dalam tidur kita. Sebab apa? Tu yang kita terbayangkan sebelum kita masuk ke dalam tidur. Tu yang kita tengok, maka itulah yang mempengaruhi fikiran kita, sehingga apabila tidur, roh kita dia terpaut dengan apa yang kita lihat sebelum daripada tidur. Okey. Jadi apabila kita bermimpi dengan suatu mimpi yang buruk, terjaga saja daripada mimpi yang buruk. Biasanya bila kita mimpi yang buruk, memang kita terjaga. Kita akan rasa takut, rasa berdebar, rasa berpeluh dan sebagainya. Jadi bila kita bangun, awal-awal yang kita sebut adalah lafaz ta'awuz, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun kita baca Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhil ru'yah. Tu. Ini ayat Allah, aku minta berlindung kepada engkau daripada kejahatan apa yang aku lihat. Ini mimpi yang buruk tu lah. Kita nampak mimpi yang buruk, jadi kita minta mudah-mudahan dijauhkan lah. Umpama contoh mimpi kena langgar, mimpi jatuh pokok, mimpi jatuh bangunan ke, mimpi terbakar ke, apa-apalah mimpi yang buruk. Jadi bila kita terjaga ni, ya Allah, aku minta berlindung daripada apa yang aku lihat tadi, daripada apa yang aku mimpi. Tu cara dia. Tu cara dia. Okey. Ini berdasarkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza ra'a ma yaqrahu falyata'awwadz billah min syarriha wa min syarri syaitan wal yatfil salasan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu." Muttafaqun alaih hadis ni. Artinya apa? Jika kalian melihat mimpi yang buruk, dalam mimpi ni lihat sesuatu yang buruk, makna berlawanan dengan benda yang baik. Buruk ni makna benda yang menakutkan, sehingga kita terjaga tu, kita rasa debornya lain macam, pucatnya lagi, nafas kita turun naik, kemudian berpeluhnya lagi. Itu mimpi yang buruk tu. Itu mimpi yang buruk. Jadi apabila kalian melihat mimpi yang buruk, maka minta berlindunglah kepada Allah atas keburukannya, yakni keburukan mimpi tu, dengan membaca ta'awuz. Dan tiuplah 3 kali tanpa ludah. Tiup 3 kali. 3 kali tu seolah-olah kita meludah tanpa air liur. Gitu. Ulama, ada sebahagian ulama kata di sebelah kiri. 3 kali. Jangan ludah, takut sebelah isteri kita tepek muka dia air liur. Tak apa sebelah tu suami kita, kalau dah pasal-pasal dia marah ke kita. Isyarat saja. Isyarat. Dan janganlah diceritakan mimpi tersebut kepada sesiapa pun. Maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan membahayakannya. Siapa yang bangun daripada tidur,
dia mimpi dengan mimpi yang buruk, kemudian dia buat macam tadi, dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia tiup ataupun dia buat isyarat udah tuh 3 kali, insya-Allah. Dan dia tak ceritakan kepada orang, insya-Allah keburukan tu tak berlaku kepada dia. Keburukan tu tak berlaku kepada dia. Okey, itu yang pertama. Bila jaga tu sebut ta'awuz. Yang kedua, apabila bermimpi dengan mimpi yang buruk, maka ubahlah posisi tidur kita. Ubah posisi keadaan tidur tu. Dan yang lebih utama adalah kita bangun daripada tidur, bersuci dan menunaikan solat sunat. Tu caranya. Jangan sekadar tukar posisi je. Ada setengahnya tu bila dia terkejut, dia tidur balik, nanti datang balik. Dia ganggu balik. Jadi maknanya kita terjaga je, kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tenangkan diri dulu. Takut mimpi tu mimpi berat sangat, kita pun tenangkan diri, bangun, pergi bersuci. Maksudnya ambil wuduk, sempurnakan wuduk, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat, solat 2 rakaat. Ini pun berdasarkan daripada kelakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli. Jika salah seorang daripada kalian melihat mimpi yang buruk, maka bangunlah dia. Jangan tidur lagi. Maka bangun terus solat. Mana solat, sebelum solat kena bersuci dululah, bersihkan diri, berwuduk dan sebagainya. Bangun untuk solat 2 rakaat. Solat minta ampun kepada Allah, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan yang ketiga, di antara adabnya tidak menceritakan mimpi yang buruk tu kepada sesiapa pun. Kalau mimpi yang baik, kita boleh berceritakan kepada orang yang kita kasih, orang yang kita percayai, orang yang amanah, kita boleh cerita. Tapi kalau mimpi yang buruk, jangan diceritakan kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Jabir, qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah raaitu fil manam ka'anna ra'si quti'a. Tu dia. Qala fadhahika nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas. Okey, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berkata, wahai Rasulullah, aku melihat dalam mimpi seakan-akan kepala aku ni putus, dia kata. Dia lihat dalam mimpi bahawa kepala dia putus. Maka Nabi SAW pun senyum je. Dengar cerita dia lah, cerita mimpi dia yang dia kata kepala dia putus. Lalu Nabi senyum. Nabi kata, jika syaitan mempermainkan salah seorang dari kalian dalam mimpinya, maka janganlah diceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Tu syaitan nak main kita lah, putus kepala, kan, cabut mata dan sebagainya. Kalau kita cerita kat orang akan ketawakan kita je lah. Takut-takut kena salah orang dia pun tafsir, siap lah kau. Ni biasa kalau orang mimpi kepala putus ni jadi gini, nanti jadi gini. Biasanya macam ni. Lagi teruk lagi, aku dulu kawan cerita macam ni lah, mimpi macam ni. Lepas tu tak lama lepas tu bang, kena langgar, betul putus kepala. Orang ni jadi takut. Contoh ni jangan cerita. Bila cerita ni, bagai-bagai tafsiran yang buruk akan datang. Dan kita jadi bahan ketawa orang je. Kita jadi bahan ketawa orang. Paling tidak orang kata, itulah, tidur tak basuh kaki. Tidur tak basuh kaki, tak ambil air semayang, tak baca doa, mimpi dah buruk-buruk. Tak pasal-pasal orang suuzon pada kita. Okey. Jadi Nabi kata, jangan cerita. Okey. Kemudian yang keempat, jangan ditafsirkan mimpi tersebut dengan apa-apa pengertian pun. Jangan tafsir lah, biar je lah macam tu. Sebab tu mimpi yang buruk ni datangnya daripada syaitan. Syaitan nak main-main kat kita. Jadi kita jangan terpengaruh dengan mimpi-mimpi yang buruk sehingga kita jadikan petanda lah. Aku malam mimpi gini, nanti petandanya gini. Tak usah, jangan layan. Mana biarlah. Okey, itu sebagai isyarat bahawa kita ni sebenarnya tidur dalam keadaan tak menyempurnakan adab. Sehingga kita didatangi dengan berbagai-bagai gangguan. Kita didatangi dengan berbagai-bagai mimpi yang buruk. Okey. Dan di antara adab yang lain seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, apabila bangkit daripada tidur, setelah kita ucapkan ta'awuz, kita ludahlah.
Ludah ke sebelah kiri tanpa air liur sebanyak tiga kali. Tu di antara adab kita dengan mimpi. Okey, jadi lepas ni mudah-mudahanlah kita memahami bagaimana caranya kita nak berhadapan dengan mimpi. Jadi mimpi yang baik boleh diceritakan, mimpi yang buruk jangan diceritakan. Nak mengelakkan mimpi yang buruk, maka perbanyakkanlah diri kita sebelum daripada tidur tu mengamalkan sunnah. Memperbanyakkan membaca doa dan tidurlah dalam keadaan berwuduk. Bila kita tidur dalam keadaan berwuduk, maka malaikat yang akan berada di sisi kita. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan tidak berwuduk, maka syaitanlah yang akan bersama dengan kita. Jadi malam tu memang takkan boleh tidur lah. Melainkan orang yang memang kaki tidur, syaitan pun memang takkan ganggu dia. Jadi orang ni kalau dah tidur tak usah ganggu. Sebab apa? Dia takkan bangun sampai ke tengah hari tak payah bangun. Jadi tak usah ganggu dengan mimpi. Tak pasal-pasal ganggu dengan mimpi, dia jaga, dia pergi bayar sembahyang subuh. Jadi pesen kaki tidur dia tak payah kacau. Biar jangan masuk mimpi pun tak apa. Sebab apa? Memang tu pesen dia akan bangun lewat sampai tok sembahyang subuh. Sampai macam tu. Okey, baik. Tu sebahagian daripada adat yang kita kena jagalah. Sebab setengah daripada orang ni dia suka sandarkan kepada mimpi. Dia jadikan mimpi ni sebagai isyarat tu lah, isyarat ni dan sebagainya. Okey, mimpi boleh dijadikan sebagai panduan dan juga untuk kita jadikan sebagai amalan apabila mimpi tu datang daripada mimpi orang-orang yang soleh. Bukan diperwajibkan berpegang, tak juga. Maknanya boleh, nak tolak pun boleh, nak guna pun boleh, asalkan jangan kita mencela. Jangan kita mencela, karut dan sebagainya. Janganlah. Sebab apa? Mimpi pun sebahagian daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kita masuk pada membicarakan kitab ni semula. Okey. Kita lihat yang ke-8. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Okey, baru kita nak masuk bicara kitab lah. Tadi kita tak baca kitab lagi. Dia kata janganlah mengokolkan. Tu kalau kita lihat dalam nota yang ada tu, disediakan di ruang komen tu, janganlah mengokolkan kaki atau tangan, tetapi yang terlebih baik meluruskan dua tangan kepada dua lambung. Ini di antara adab tidur. Dia kata janganlah mengokolkan. Mengokol ni apa? Kita meringkuk ataupun seolah-olah kita ni tidur dalam keadaan orang yang sejuk. Tubuh kita gitu, waktu kaki kita rapatkan. Apa orang panggil sini? Merengkuk lah. Merengkuk. Macam orang duduk dalam jara. Rengkuk tu, merengkuk gitu. Dia kata jangan tidur macam tu. Jangan tidur yang seumpama tu. Okey. Tetapi yang terlebih baik kalau kita tidur di lambung kanan, maknanya tangan kanan kita duduk atas tangan dia tak atas pipi kita, tangan kiri ni lurus lah, kaki pun lurus lah. Seperti mana keadaan mayat lah. Umpama contoh kita kata cuma mayat tu tangannya letak kat sini tapi kita letak sini. Mula tidur gini. Okey. Kalau ada bantal, tangan sebelah pun gitulah, diluruskan. Tu kaedah tidur. Kedua tangan kepada lambung dan kakinya diluruskan. Baik. Yang ke-9, janganlah tidur menudung muka, yakni berselubung. Tutup muka, ambil selimut tutup, ataupun sesuatu yang kita letakkan atas muka kita. Okey, jangan, dia kata janganlah tidur menudung muka, yakni berselubung. Kerana tidur yang demikian itu, yakni tidur dengan menudung muka ataupun berselubung, mendatangkan batuk kering, boleh menyebabkan penyakit batuk kering, kurang darah dan pucat muka. Tu penyakit batuk kering, kurang darah dan pucat muka. Sebab apa? Dengan sebab menyedut balik akan udara yang beracun yang keluar daripada tubuhnya. Kita tutup muka, kemudian kita bernafas. Kita sepatutnya kalau kita tak tutup, yang kita sedut ni oksigen, hembus karbon dioksida tu. Kita sedut oksigen, kita hembus karbon dioksida. Tu kalau kita belajar geografi, bukan geografi, alam dan manusia dulu. Tu. Okey. Mana sains dah itu. Kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni dia sebenarnya lebihan udara daripada tubuh kita yang tak sepatutnya kita sedut balik. Jadi kalau kita tidur dalam satu bekas yang tertutup, muka umpama contoh, jadi kita hembus sedut benda yang sama.
Kita menyedot kembali udara yang beracun yang keluar daripada tubuh kita sebenarnya. Jadi kita sedot kat mulut, tu kita hembus. Tu tak capur lagi orang yang berdekur dan sebagainya. Lagilah kan. Sebab tu dia tak bagi. Jangan tutup. Sebab apa? Kita hanya akan mengembalikan dalam tubuh kita ni udara yang tak sihat. Jadi bila udara yang tak sihat ni, dia akan masuk balik. Itu yang menyebabkan batuk, menyebabkan berbagai-bagai penyakit yang lain. Okey. Lagi satu, bila kita tutup muka ni, kita nak bernafas tu tak lepas. Jadi jantung kita nak pump tak kuat, menyebabkan darah tu kurang. Itu menyebabkan kurang darah. Kadang orang pitam dan sebagainya, bila buka je muka pucat dan sebagainya. Tu dia. Okey. Paling tidak pun kita menyedot kembali udara yang kotor keluar daripada tubuh kita. Padahal yakni menyedot kembali udara tu, keadaan kita menyedot kembali udara tu mencederakan darah. Dia boleh menyebabkan darah kita jadi berpenyakit. Dan tidak pula dapat menukarkan udara yang baru. Jadi dalam tubuh kita, paru-paru kita ni tak dapat nak sedut udara yang baru lah. Jadi dia seolah-olah kita ni recycle balik udara tu. Umpama contoh kita duduk terperap dalam kereta yang tingkap tak buka kan, berapa lama yang kita boleh tahan? Boleh, sebab kita akan berkitar benda yang sama. Itu sebenarnya mendatangkan penyakit. Jadi dia kata jangan tidur tutup muka. Tidur dalam keadaan buka muka. Cuba contoh kita lihat orang mati gitu juga. Tutup masa sebelum masuk je, bila dah masuk bukalah kan muka. Yang ada kata nak jadi kita tidur seumpama orang matilah. Mukanya dibuka. Jangan ditutup. Okey, baik. Dan yang seterusnya, sayujianya menentukan waktu tidur itu. Sayujianya menentukan waktu tidur itu pada pukul 10 malam lebih kurang, dia kata. Dan bangun sebelum terbit matahari. Ini sekurang-kurang waktu tidur lah. Dia kata jangan tidur. Maksudnya tidur ni jangan tidur yang berlebihan sangat. Jangan tidur lewat sangat. Sekurang-kurangnya kalau tak ada pekerjaan apa-apa, pukul 10 tu memadalah. Ataupun sekarang kita kata paling tidak pun pukul 11. Umpama waktu sekarang ni pukul 10 ni, waktu zaman dulu ni, waktu dia zaman karang kitab ni, waktu tu memang sunyi dah tu. Boleh kata pukul 10 tu dah macam pukul 12 malam lah. Sebab tak ada aktiviti. Jadi tempat kita ni paling tidak sampai pukul 12. Tu pun boleh kata lewat lah. Kita kata yang penting kita tentukan waktu tidur tu paling tidak pukul 10 malam. Maknanya jangan sampai melebihi daripada tengah malam. Melebihi daripada pukul 12 malam. Dan bangun sebelum terbit matahari. Ini bangun sebelum terbit fajar. Dia ada dua fajar. Satu fajar kazib, satu fajar sadiq. Fajar kazib ni maksudnya fajar yang keluar sebelum masuk waktu subuh. Adapun fajar sadiq ni fajar yang menentukan masuknya waktu subuh. Jadi fajar mana yang kita kena bangun? Sekurang-kurang bangun tu fajar kazib tu, sebelum masuknya waktu subuh. Setengah jam sebelum tu disuruh kita bangun. Sekurang-kurangnya, kalau malas tu lah waktunya. Supaya kita boleh melakukan ibadat-ibadat yang lain. Kalau bangun awal lagi, tu lagi molek. Tapi jangan sampai bangun matahari duduk dah segala. Tu bangun waktu duha dah. Tu lagi tak boleh. Faham? Jadi maknanya itulah waktu yang sekurang-kurangnya untuk kita tidur dan kita bangun. Waktu tu waktu yang elok. Kalau kita masih ingat lagi, pada kuliah yang awal-awal dulu kita ada bagi tahu beberapa waktu yang sepatutnya tidur dan beberapa waktu yang tak sepatutnya kita tidur. Antaranya apa? Waktu lepas daripada subuh ni waktu yang tak sesuai untuk kita tidur. Waktu tu tak sesuai untuk kita tidur. Melainkan waktu tu disuruh kita berjaga. Lepas daripada sembahyang subuh ni, waktu tu waktu untuk kita berjaga. Waktu untuk kita memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan bertasbih, memperbanyakkan amal ibadah lah. Kalau memang kita ada kesibukan kerja, waktu tu keluar pergi kerja. Kalau yang suri rumah umpama isteri dan sebagainya, waktu tu digunakan untuk buat sarapan dan sebagainya. Waktu tu lah supaya ada aktiviti. Jangan sampai kita tidur waktu tu. Kerana tidur pada waktu tu dianggap sebagai tidur yang mengundang kepada kefakiran dan kemiskinan. Ditutup pintu rezeki. Kalau tak miskin nisbah harta, miskin nisbah akhlak, miskin nisbah ilmu, miskin nisbah amalan soleh. Kalau tidur, sungguhlah orang tidur lepas subuh, apa amalan yang boleh dia ada? Kalau tidur sampai tak bangun subuh, lagilah.
Manakala kita sekadar bangun untuk sembahyang subuh, lepas tu tidur mula, rugi waktu tu. Sedangkan kalau kita lihat ayam tu, subuh tu dia bangun dah. Kita tak turun tanah lagi, dia dah kok cari makanan kat tanah. Matuk tanah dan sebagainya. Cari rezeki dah. Kita ni dah bangun lagi kadang. Masih duduk lena dan sebagainya. Macam mana rezeki nak murah? Bagaimana rezeki tu nak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dia kata saya dianya menentukan waktu tidur pada pukul 10. Ni bagi orang yang tak ada aktiviti lah. Umpama anak-anak kita yang sekolah dan sebagainya, ni waktu yang sesuai supaya dia tu ada tenaga untuk bangun besok pagi untuk meneruskan aktivitinya yang lain. Sebab tu tak digalakkan orang yang menghafal ke, orang yang mutalaah ke, yang dia ada jadual pada esok hari, untuk malam tu dia seolah-olah gunakan sampai lewat malam. Nak menghafal dan sebagainya. Kenapa? Tak berhasil juga. Kerana bila dia menghafal dan keadaan mengantuk ni, tak masuk apa pun. Jadi lebih baik dia istirahat pada waktu yang sesuai. Besok subuh dia bangun awal sikit, 1 jam sebelumnya, gantikan waktu yang dia tidak awal ni. Itu gunalah untuk menghafal ke, untuk mutalaah ke, nak mengulang apa-apa ke. Itulah waktu dia. Supaya lebih cergas. Sebab bila masuk tengah malam ni, otak kita ni seolah dah macam ujung-ujung dah. Tak boleh nak pergi lagi dah. Kalau ngaji pun ni lah waktu nak sengguk lah waktu ni. Tu dah, mana tak boleh nak pergi lagi dah ni. Waktu malam ni waktu nak beristirahat dah. Sebab otak ni daripada siang tu dia dah fresh dah. Macam-macam benda dia fikir, macam benda yang dia buat. Jadi malam ni dia perlukan istirahat. Jadi dia perlu tidur. Jadi kita jangan paksa otak kita ni untuk buat sesuatu yang dia tak mampu buat lagi. Nanti lama-lama dia tak menghasilkan benda yang baik. Okey, baik. Dan seterusnya, janganlah tidur berlebih-lebihan. Jangan tidur berlebih-lebihan. Jadi jangan tidur melebihi daripada waktu tabiat kebiasaan orang tidur. Nanti dia bagi tahu waktu yang sesuai untuk tidur tu berapa lama. Jadi janganlah tidur secara berlebih-lebihan. Supaya apa? Supaya tiada mendatangkan kelesa. Kelesa ni maksudnya sifat berlengah-lengah ataupun sifat malas. Tu supaya tak datang sifat malas, sifat lengah, sifat sambil lewa. Mana jangan tidur cara lebih. Kalau tidur lebih, inilah penyakit yang akan datang. Apa dia? Malas, sambil lewa, kemudian acuh tak acuh. Sini kata apa? Cakdu. Benda apa? Mana maksudnya macam tak bersemangat lah. Macam tak semangat nak buat sesuatu tu. Tak ambil perhatian. Tu kalau orang tidur lebih ni, seolah otaknya dibengap. Umpama contoh gitu. Jadi macam orang yang macam kita kata apa ni, macam nak kata benda dia seolah tak ada semangat. Senang cerita tak ada semangat lah. Hilang semangat. Boleh mendatangkan ketiadaan semangat tu untuk melakukan sesuatu. Campur situ malah, ataupun paling tidak pun lemah sendi anggotanya. Bila banyak tidur ni, antara kesannya tu lemah sendi lah. Ni lagi kita di musim PKP ni gitulah. Makan, minum, tidur lagi. Jadi orang tak ada aktiviti. Bila masuk 2 minggu je, rasa tubuh dah rasa sakit sana sini. Dah mula rasa sendi, rasa berat dan sebagainya. Tu akibat banyak berehat. Okey, jadi jangan banyak tidur. Kalau kita lihat Nabi SAW pun, dia menyatakan dah, di antara punca yang menyebabkan seseorang itu hatinya keras ialah kerana apa? Memperbanyakkan tidur, suka kepada tidur. Jadi bila dia banyak tidur, kesan daripada banyak tidur, dia malas. Bila dia malas, jadi apabila malas ni, beratlah nak melakukan ibadah. Bila berat nak melakukan ibadah, maka ketika tu hatinya pun menjadi keras. Kerana tu banyak tidur, dia menghalang kita daripada memperbanyakkan melakukan ibadah. Terutama bagi anak-anak yang bersekolah lah, yang menuntut ilmu lagilah. Kalau banyak tidur ni, tak ada benda lah yang dia dapat. Dapat tidur je lah. Ilmu tu tak dapat lah. Kerana tu kita lihat orang dulu-dulu, para ulama kita, waktu mereka mengaji, ada ketikanya nak mengelakkan daripada tertidur kita ketika menghafal. Mereka menghafal di atas loteng, atas atap ni. Atas atap ni. Supaya apa? Supaya bila tempat tinggi ni, mereka tahu kalau aku tertidur ni, tak pasal-pasal jatuh ke bawah. Jadi dia menghafal kat situ. Dalam keadaan berjaga-jaga ni, kalau tertidur sekejap, jatuh ke bawah. Jadi sebab tu dia boleh menghafal. Betul, dia hebat dia. Ini kita tidur sambil baring. Dengan ada apa kata tilamnya, bantalnya, memanglah hafal 2-3 ayat, tidurlah. Tak ke manalah jawabnya. Kan? Tu kita lihat sifat para ulama nak berjaya macam itulah. Kurang tidur mereka.
Okey, Al-Imam Syafi'i dia membahagikan malamnya kepada 4 pembahagian. Okey, sebahagiannya untuk dia mutalaah, sebahagiannya untuk dia rehat dan sebahagiannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gunakan waktu tu, waktu malam yang 12 jam sekurang-kurangnya ni dengan 3 pembahagian yang 3 kelakuan. Mana tidur dia 4 jam. Tu pun dalam 4 jam tu pun bukan tidur sepenuhnya. Okey, bukan tidur sepenuhnya, sekadar untuk merehatkan tubuh. Baik. Masa tidur itu, okey, mana masa tidur? Masa tidur itu dia kata 6 jam bagi orang yang umurnya lebih daripada 30 tahun. Ni dia kata orang yang umur 30 tahun ke atas ni, waktu tidur dia 6 jam. Yang ni waktu tidur malam dia 6 jam. 6 jam waktu tidur dia. Kata kalau pukul 12 dia tidur, pukul 6 dia kena bangun lah. Kalau dia tidur pukul 11, mana pukul 5 dia kena bangun lah. Ini sebab usia 30 tahun ke atas ni tidurnya semakin kurang. Bukan tidurnya semakin banyak, tidurnya semakin kurang. Okey, tidurnya semakin kurang. Baik. Bagi orang yang umurnya lebih daripada 30 tahun, tidurnya 6 jam. Sekurang-kurangnya 6 jam. Baik. Dan kurang daripada 6 jam bagi orang yang tua. Rupanya makin tua makin kena kurang tidur. Kurang daripada 6 jam bagi orang tua, iaitu umurnya lebih daripada 40 tahun. Nanti kita tengok sebab dia kenapa. Kenapa makin tua sepatutnya makin kurang tidur. Kita ingatkan bila kita semakin lanjut usia ni, dah rehat daripada pencen, dah tak bekerja, inilah waktu untuk kita rehat, untuk kita tidur. Patutnya lah waktu yang lebih banyak kita tidur. Tapi ulama kata tak. Ulama kata dok, makin tua makin kurang tidur. Okey. 8 jam bagi orang muda. Orang muda yang tidurnya 8 jam. Adapun kalau bagi budak, makna lebih banyak tidur dia. Okey. Jadi 6 jam bagi orang yang berumur 30 tahun. 30 tahun ke atas, waktu tidurnya 6 jam. Makna sehari itu dibagi kepada 4 pembahagian. Sebab 24 jam, jadi 1/4 saja digunakan untuk tidur. Bersesuaian dengan usianya yang semakin meningkat, peringkat 30 tahun ni, maka dia kena tambah waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kena kurangkan waktu tidur dia. Kerana dia dah sampai kepada usia separuh usia dah. Kerana usia umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni 60 tahun, ekstra lebih sikit-sikit je. Mengikut usia Rasulullah. Jadi bila umur 30 tahun ke atas ni, seolah-olah dia dah bagi isyarat kamu dah masuk pada pertengahan umur. Jadi tidur dah mula kena kurangkan. Tidur dah mula kurangkan. Jadi waktu tidur tu kena ditambahkan. Waktu tidur yang kurang 2 jam tu ditambahkan kepada mana? Kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin 6 jam untuk kamu habiskan bekerja, 6 jam kamu gunakan untuk bersama dengan keluarga. Maka 6 jam tu lah tumpuannya untuk beribadah. 6 jam tu pun sikit lah kita kata. 6 jam tu pun sikit. Kemudian kurang daripada 6 jam, 5 jam, 4 jam. Bagi siapa? Bagi orang tua yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Maknanya apa? Waktu yang macam ni semakin kurang tidurnya. Kenapa? Dia semakin dekat kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dah banyak tidur daripada kecil dah sebenarnya. Daripada kecil tu dia dah banyak tidur. Jadi masa umur 40 tahun ke atas bukan masa untuk memperbanyakkan tidur. Sepatutnya dia gunakan waktu kelapangan dia yang dah tak bekerja, yang tak dibebani dengan tanggungjawab di pejabat, yang tak perlu fikirkan tentang perhiasan dan kenikmatan dunia. Jadi waktu tu perlu ditumpukan kepada beribadah. Supaya memperbanyakkan ibadah. Tidurnya 5 jam sehari ataupun 4 jam sehari. Tu di antara waktu tidur bagi orang yang berumur kita kata 40 tahun ke atas. Ni bagi mereka yang tak ada penyakit lah. Kalau memang dah ditimpa dengan musibah penyakit tu, memang tak dapat tidak memperbanyakkan tidur lah dia. Tu baik. Dan bagi orang yang muda 8 jam. Kerana orang yang muda dia ada kesibukan yang lain. Jadi maknanya 1/3 daripada kehidupannya ini ketika muda tu dihabiskan untuk tidur 8 jam. Jadi kalau kita lihat
seandainya kita menggunakan waktu sehari semalam 8 jam kita tidur, daripada kita muda sampailah kepada sekurang-kurangnya umur 60 tahun, kita buat kira contoh. Bila 8 jam kita tidur, mana kita memang seorang ni tidur 8 jam tak pernah kurang. Daripada kecil sampai besar tu 8 jam dia tidur, umpama contoh. Jadi kalau umur dia 60 tahun, dia telah menggunakan 1/3 daripada umur dia untuk tidur dah. Mana 20 tahun hanya untuk tidur. Baki 40 tahun. Dalam 40 tahun tu sekurang-kurangnya akil balik. Umur 15. Reti buat ni gitu-gitu umur 20. Jadi selama 20 tahun dihabiskan zaman mudanya dan zaman remajanya. Baki 20 tahun lagi. Jadi dalam 20 tahun ni, kat situlah duduknya kita kerja, bersama keluarga, layan isteri, layan kawan-kawan, dok main. Kat situlah adanya ibadat, sembahyang, ngaji. Kat situlah 20 tahun tu. Jadi berapa lama sangat kita peruntukkan daripada 20 tahun ni yang betul-betul kita beribadah kepada Allah. Tu tak campur lagi ibadah yang tak khusyuk. Ibadah yang lalai lagi, ibadah yang tak sempurna lagi. Jadi berapa sangatlah yang kita bagikan waktu kehidupan kita ni nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang tidurnya 8 jam tu pun 20 tahun je sekurang-kurangnya waktu ada untuk dia sempurnakan ibadah. Bagaimana kalau orang yang tidur lebih daripada 8 jam? Sebab tu apabila semakin meningkat usia kita, semakin kurang tidurnya, bukan semakin banyak tidurnya. Kenapa? Kerana kita ni seolah-olah kalau ikut pada usia tu, roletnya orang yang berusia lebih dekat kepada tuntutan ajal lah. Jadi kita akan sampai kepada waktu yang memang akan lebih lama untuk tidur. Jadi sementara nak pergi ke situ, kurangkan tidur, banyakkan ibadah. Maksudnya itulah yang dituntut oleh ulama kita ni. Kerana tu kita lihat para salafun salihin, semakin berusia semakin meningkat usia mereka, semakin banyak ibadah yang mereka lakukan. Sehingga daripada kalangan ulama, waktu muda mereka berkecimpung dalam membicarakan fatwa, memberikan hukum, mengajar orang. Tapi bila sampai umur 40 tahun, 50 tahun ke atas, mereka mula mengasingkan diri dah. Mereka dah banyak memperbanyakkan ibadah bersendirian, banyak bersuluk. Kalau kita pergi Hadramaut tu, ada di satu-satu tempat tu, tempat yang memang mereka gunakan untuk suluk. Tu peringkat usia mereka dah semakin lanjut dah tu. Mereka nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya mereka tu semakin bersedia untuk berhadapan dengan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka perempuan dikehendakkan lebih banyak tidur. Jadi orang perempuan diberi rukhsah, keringanan untuk lebih banyak tidur. Tapi bukanlah sampai tidur yang banyak sehingga melepaskan diri daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya banyak tidur ni, dia kena tidur lebih awal lah. Tidur lebih awal. Kalau orang lain, orang lelaki tidur pukul 10 sebagainya, dia kena awal sikit, 9 ke lepas solat isyak dan sebagainya, dah tak ada kerja apa-apa, waktu tu rehat, pergi tidur. Okey, supaya tidurnya lebih banyak. Jadi maka perempuan dikehendakkan lebih banyak tidur daripada laki-laki. Okey, lebih banyak tidur daripada laki-laki. Tapi jangan gunakan benda ni untuk jadikan sebagai hujah kita bangun lewat daripada lelaki. Ada juga pasal gitu. Kenapa orang perempuan kena tidur lebih dari laki-laki? Jadi laki bangun pukul 6, dia bangun pukul 8. Tak pasal gitu. Tak boleh lah. Mana ada waktu kita kena bangun awal. Jadi orang perempuan dia boleh curi waktu tidur ni, waktu suami pergi kerja umpama contoh, dah selesai dia kemas rumah dan sebagainya, tu tahu waktu curi tidur sejam kejap untuk rehat, cah balik. Nanti suami balik, dia buat kerja dan sebagainya. Nanti ada waktu lain lapang sikit, tu waktu untuk dia tidur. Tu maksudnya memperbanyakkan tidur situ. Bukan memperbanyakkan tidur sampai lepas tanggungjawab. Kerjanya sampai tak bangun subuh dan sebagainya, tak sediakan makan untuk suami dan sebagainya. Tu tak boleh lah. Itu termasuk memahami konteks yang salah daripada perkataan ulama. Demikian juga kanak-kanak yang kecil. Kanak-kanak kecil ni memang dia kena banyak tidur. Sebab tu diperuntukkan untuk budak-budak umpama yang baru lahir tu memang dia banyak tidur. Kemudian peringkat dia besar, masuk 3-4 bulan dan sebagainya, sekurang-kurang tidur sehari tu 14 sampai kepada 17 dan 18 jam sehari. Jadi jangan pelik lah kalau budak ketika kecil dia banyak tidur, atau memang proses dia. Tapi dia bila dia dah mula pandai bertatih, dah mula pandai berjalan, dia akan mula kurang. Daripada 14 nanti mungkin sampai 10, sampai 15, sampailah dia tu normal.
Sampai dia dah masuk peringkat apa kita kata peringkat sekolah dan sebagainya, mana waktu tidur dia 8 jam. Sampai nanti peringkat dia naik lagi, mula kurang semula. Okey, tapi walaupun begitu anak-anak pun perlu dilatih. Walaupun mereka ni memang kena tidur banyak, tapi kena latih bangun pada waktu-waktu yang bersesuaian. Umpama contoh waktu subuh. Subuh kena ajar. Daripada kecil memang kena ajar anak tu supaya bangun pada waktu subuh. Supaya apa? Supaya dia tak terbiasa dengan lewat bangun subuh sampai dia susah nak bangun bila dia meningkat kepada usia kanak-kanak dan remaja nanti. Jadi sedari daripada awal dia dah mula mengerti ataupun dah mula boleh baring sendiri dan sebagainya, peringkat 3-4 bulan tu ke atas tu, tu dah boleh lah untuk kita kejutkan dia, bagi tahu dia bangun ni waktu subuh, biar dia reti, biar dia terjaga dengan tak apa, dia menangis sikit pun tak ada masalah. Kalau dia menangis sekejap saja, dia menangis waktu tu kita pujuklah, sampai kita selesai sembahyang dan sebagainya. Kalau rasa nak tidurkan dia, tidur balik lah. Okey, tu budak. Jadi jangan biasakan dia sampai tidur lewat. Tidur lewat dan bangunnya lewat. Tu kena jaga. Okey. Jadi maknanya kalau peringkat tidur antara budak dan perempuan, tidur mereka ni lebih daripada orang lelaki. Mana budak kecil lebih banyak tidurnya berbanding orang perempuan. Okey. Dan orang perempuan tidurnya lebih banyak daripada orang lelaki. Okey. Habis sampai situ dululah. InsyaAllah sebab ni banyak lagi yang kita nak terangkan berkenaan tentang adab tidur ni. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah malam esok. InsyaAllah kita sambung lagi pada waktu yang sama malam esok, sambungan pada membicarakan tentang adab tidur. Okay. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.